sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Muhyiddin ambil tindakan yang kita tunggu-tunggu. Selepas mahkamah telah pun menarik balik pembebasan Muhyiddin Yassin, membatalkan pembebasan Muhyiddin Yassin, ini tindakan terkini Muhyiddin Yassin. Muhyiddin akhirnya merayu kepada Mahkamah Persekutuan untuk membebaskan daripada tuduhan kes rasuahnya. Seperti yang kita jangka, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan 4 tuduhan rasuah berjumlah Rm 232,5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu melalui firma guaman Tutuan Chetan Jethwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Hadraria Said Ismail membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supia. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan 4 pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenaan dan berpandangan bahawa 4 pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan butiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan. Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan bersatu sebuah pertubuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang ditakrifkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahawa pertubuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahawa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu oleh organisasi itu, ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah Rm 232,5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenaan pada 18 April tahun lalu dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan itu terhadapnya pada 10 Mac 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan kes Daim Zainuddin. Hari ini kita digemparkan apabila peguam kepada Daim Zainuddin mempersoal kenyataan yang kononnya sangat prejudis daripada Anwar terhadap Daim Zainuddin. Peguam yang mewakili bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid menyifatkan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap pasangan tersebut sebagai sangat prejudis. Dalam satu kenyataan, Rajesh Nagarajan dan rakannya mempersoalkan kenyataan Anwar yang berterusan menyelar Daim secara terbuka.
Ia berhubung dakwaan pengerusi PH itu bahawa pembangkang bersikap membisu terhadap usaha SPRM menyiasat golongan mahakaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Kedua-dua peguam itu berkata Anwar sengaja memberi gambaran buruk terhadap Daim dengan membayangkan dia bersalah melakukan jenayah walaupun ahli perniagaan itu tidak pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah atas sebarang kesalahan. Peguam-peguam tersebut berkata Anwar cuba mempengaruhi orang ramai terhadap Daim dengan mengkritik pihak pembangkang kerana didakwa membisu berhubung siasatan yang sedang berlangsung. Mengapa Anwar perlu menggesa pembangkang dan pihak lain untuk menyokong tindakan SPRM? Ada proses undang-undang yang telah ditetapkan di bawah Akta SPRM mengenai siasatan, kata beliau. Proses ini tidak melibatkan sebarang peranan untuk Perdana Menteri membuat kenyataan yang menghasut terhadap individu yang sedang disiasat. Proses ini harus dilaksanakan tanpa tekanan atau pengaruh dari luar, katanya. Menurut mereka adalah tidak wajar dan tidak bertanggung jawab bagi individu yang menduduki jawatan Perdana Menteri membuat kenyataan berkenaan siasatan dan prosiding mahkamah yang belum selesai. Kenyataan Anwar sangat memprejudiskan prosiding mahkamah yang belum selesai dan berupaya memberikan tekanan dan mempengaruhi SPRM secara tidak wajar, katanya. Ia tidak menghormati dan merupakan campur tangan terhadap proses mahkamah dan siasatan. Ia menghasar isyarat bahawa kesalahan Daim sudah terbukti dan yang lain hanyalah formaliti semata-mata, kata mereka. Peguam-peguam tersebut menambah Anwar harus segera berhenti membuat kenyataan sedemikian dan mengingatkan Perdana Menteri itu bahawa di bawah sistem keadilan di Malaysia, setiap individu berhak mendapat perbicaraan adil dan bebas daripada sebarang campur tangan. Beberapa komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia Kini berkait dengan isu Daim Zainuddin dan juga Anwar ini ialah E197 menulis, "So, kekayaan Daim datang dari mana? Datang daripada apa?" katanya. Atau terhutang budi, baguslah kamu kaya di dunia, tunggulah, katanya. Bukan pun boleh bawa kekayaan dan harta yang beribu-ribu banyaknya itu dalam kematian, katanya. Mr. Sahul pula menulis banyak perkara pembangkang menyuruh kerajaan, katanya, jangan campur tangan dalam kes Zaid Hamidi. Justru tiada sebab pembangkang boleh buat perkara apa yang boleh dilakukan, katanya lagi. Ken kata negara Malaysiaku, negara yang harus kita sayangi. Gol Denny kata, peguam persoal kenapa sangat prejudis Anwar terhadap Daim. Saya pasti peguam Daim adalah sentiasa undi, katanya. Rakyat tidak mengadu pun, kata Goldine. Wan Khalid kata, siapa makan cili dia rasa pedas. Sabarlah nanti. Semua yang pencuri, semua yang terasa akan rasa pedasnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pengumuman daripada Aman Palestin ini. Aman Palestin telah melancarkan tabung untuk tampung kos mahkamah lebih RM2.5 juta. 2.2 juta. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang mengejutkan ramai netizen kerana baru-baru ini terlalu ramai yang marah dengan Aman Palestin gara-gara pendedahan dan dakwaan yang telah dibuat terhadap Aman Palestin yang mengambil masa sehingga 2 jam setengah apabila pertuduhan lebih 100 dibacakan di mahkamah. Ia melibatkan antaranya pembelian emas yang beratnya mencecah 100 kg. Saudara-saudara sekalian, apabila itu berlaku, maka perkara ini memang agak mengejutkan kita semua. Apalagi di tengah-tengah kemarahan netizen, kemarahan orang berkaitan dengan dakwaan terhadap Aman Palestin itu, tiba-tiba Aman Palestin pula lancar tampung kos mahkamah. Menjadi persoalan kita ialah, berjayakah Aman Palestin mendapat jumlah yang mereka impikan ini, yaitu RM20.2 juta?
Aman Palestin Berhad melancarkan tabung solidariti kes Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamah lebih 2,2 juta. Pengurus projek dan komunikasi korporat Aman Palestin, Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, sejak bermulanya pertuduhan terhadap Aman Palestin, bukan sekadar bantuan tidak dapat disalurkan, bahkan akaun disekat. Berikutan itu katanya, ramai kaki tangan terpaksa dicutikan, banyak cawangan terpaksa ditutup dan begitu juga urusan mahkamah yang memakan kos jutaan ringgit. Beliau berkata Aman Palestin mengambil inisiatif meminta masyarakat membantu kos pengurusan kes di mahkamah dalam usaha membersihkan kembali nama baik dan bebas daripada pertuduhan. RM 2,2 juta jumlah ikat jamin adalah satu angka yang amat besar dan mustahil untuk disediakan dalam keadaan akaun Aman Palestin masih dibekukan. Ini belum campur kos guaman dan sebagainya. Namun Aman Palestin akan tetap memberikan kerjasama yang sebaiknya kepada pihak-pihak berkuasa bagi melicinkan proses perbicaraan dan kehakiman, katanya. BH bulan lalu melaporkan selepas hampir 3 bulan akaun Aman Palestin dibekukan oleh SPRM, pertubuhan bukan kerajaan NGO kemanusiaan itu kini beroperasi pada skala kecil. Impak pembekuan akaun itu turut menyebabkan organisasi yang mula beroperasi sejak 2004 itu menutup 13 daripada 20 cawangan di seluruh negara. Ketetapan itu dimuktamadkan pengurusan NGO berkaitan atau berkenan berkuat kuasa 1 Februari lalu. Sehubungan itu, hampir 100 daripada 150 petugas Aman Palestin diminta bercuti tanpa gaji sehingga dimaklumkan kelak. Pendakwaan kes pecah amanah, tipu dan ubah wang haram bernilai RM 39,5 juta dikaitkan dengan Aman Palestin mencuri tumpuan susulan keseluruhan 164 pertuduhan dihadapi 3 tertuduh. Difahamkan 2 jam diambil untuk membaca semua pertuduhan di hadapan Hakim Datuk Anita Harun dekat Mahkamah Session Shah Alam Selangor. SPRM menerusi kenyataan pada 22 November lalu memaklumkan 41 akaun Palestin, Aman Palestin dan beberapa entiti syarikat lain yang berkaitan dibekukan membabitkan jumlah keseluruhan RM 15 juta ringgit. Pembekuan akaun itu dibuat susulan siasatan terhadap dakwaan syarikat NGO berkenan menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai sejak 17 Oktober tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini yang telah diumumkan oleh Aman Palestin. Semoga semua orang dapat memikirkan yang terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, inilah keputusan yang paling kita tunggu-tunggu daripada polis di Malaysia. Inilah yang kita tunggu-tunggu, keputusan yang berkait dengan tindakan Hadi Awang yang membuatkan Sultan Selangor amat berduka cita. Akhirnya diberitakan polis siasat kenyataan biadab Presiden PAS yang telah pun menyinggung Raja-Raja Melayu. Polis telah membuka satu kertas siasatan berhubung kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang disiarkan di portal berita milik parti itu pada 20 Februari lepas yang didakwa menyinggung Raja-Raja Melayu. Ketua Polis Negara Tan Sri Rezaruddin Hussein berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun polis belum mengambil keterangan Abdul Hadi memandangkan keadaan kesihatannya yang tidak baik. Polis telah membuka kertas siasatan membabitkan kenyataan dikeluarkan beliau dan masih menunggu waktu yang sesuai untuk panggil dan ambil keterangan Abdul Hadi, katanya ketika dihubungi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum ini menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu.
Setiausaha sulit Sultan Sarafuddin, Sultan Selangor, Datu Muhammad Munir Bani memaklumkan Sultan Sarafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu baginda berkenan mengutus surat kepada Abdul Hadi menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Surat 5 halaman itu juga menyebut kenyataan Abdul Hadi bukan saja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya keputusan daripada siasatan polis ini, maka keputusan daripada polis ini untuk menyiasat kenyataan biadab Presiden PAS ini akhirnya menjawab spekulasi, dan siasatan telah dijalankan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun demikian, polis juga telah mengesahkan bahawa mereka belum mengambil sebarang keterangan atau rakaman percakapan dengan Abdul Hadi Awang kerana dikatakan Abdul Hadi Awang masih tidak sehat dan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Oleh sebab itu, polis akan mengambil siasatan ataupun rakaman percakapan, akan menyiasat Abdul Hadi Awang dan sementara masih menunggu waktu yang sesuai untuk panggil ambil keterangan Abdul Hadi apabila beliau sudah bersedia dalam keadaan yang sehat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu ini. Bye-bye.